Tes, tes, tes. Ada dia? Mic masjid. Mic masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma aftah fi nifatul arifin wa fatata ala bika wa rasulika wa ala ibadika as-salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita sambung pengajian kitab Kashful Ghaibiyah. Pada kita dah sampai pada muka surat berapa ya? 60. Muka surat 60 kat Syahdan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakati. Kita masih lagi membicarakan kehadiran Masihud Dajjal ke muka bumi ini. Syahdan adalah segala Islam itu sangatlah susah di dalam kesakitan daripada bahaya Dajjal dengan kesakitan yang amat sangat, sehingga banyak mereka-mereka orang-orang alim ulama berdoa, sahabat berdoa, ya Allah janganlah kami jumpa Dajjal ni. Pohon tak nak jumpa Dajjal. Kerana kesakitan, kesusahan yang dilalui ketika itu tak pernah dirasai seberat itu. Apabila tibanya zaman Dajjal ni. Keluarlah mereka itu daripada negerinya masing-masing, bersegera kepada pihak negeri berdahulu-dahuluan, pergi kepada Baitul Muqaddis. Untuk apa tujuan tu? Kenapa umat Islam ni ramai-ramai berbondong-bondong lari ke Baitul Muqaddis? Nak mendapatkan Imamul Mahdi. Oh, pemimpin ada kat situ. Pemimpin ada di Baitul Muqaddis. Maka Imam Mahdi pun keluarlah mendatang akan Dajjal dan memayung akan dia oleh awan yang memayung akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku pada Nabi dulu berlaku juga pada Imam Mahdi. Ada setumpuk awan yang akan mengiringi Nabi, mengiringi Imam Mahdi. Mana Imam Mahdi pergi, awan yang sama akan ikut jejak dia, menaungi Imam Mahdi. Sama macam yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diredai Tuhan, awan mengikut. Lalu berperanglah ia dengan Dajjal, akan sebagai perang yang amat sangat berangan sengit. Peperangan berlaku antara Imam Mahdi dan melawan Dajjal. Peperangan malhamah, tak pernah ada peperangan sedahsyat itu. Hingga berbunuh daripada askar Dajjal itu lebih daripada 30,000 orang. 30,000 mati askar Dajjal. Dia 30,000 kan, 30,000 mati dah. Maka dititahkan Allah angin bertiup, maka matilah daripada askar Dajjal itu 40,000. Setelah itu 30,000 mati, dibunuh oleh tentera Imam Mahdi. 40,000 lagi mati, ditiup di angin. Macam mana tu tak tahu tu.
Maka dibunuh oleh Imam Mahdi dengan askarnya. Akan askar Dajjal itu kira-kira lebih daripada 100,000. Wow. 100,000 orang mati. Maka Imam Mahdi pun berseru-seru. Katanya, binasalah kamu. Jangan kamu ikut akan yang buta matanya sebelah itu. Yakni dialah Dajjal yang sesat. Maka jawab segala askar Dajjal itu, tiada kami beriman akan dia. Askar Dajjal kata, kami tak beriman dengan dia ni. Kami tak beriman dengan Dajjal ni. Hanya senya kami berkendak menghidupkan diri kami jua. Oi, ada juga askar Dajjal ni sebenarnya tak beriman pun dengan Dajjal ni. Nak hidup. Zaman dah sempit ni, dalam keadaan macam tu. Tengoklah kita dalam zaman corona ni, nak ke mana-mana pun dah tak bebas. Tak lama lagi nak melangkah negeri mana-mana pun, negara luar pun esok nak kena check pula, dah vaksin belum, dah cocok belum. Sikit sampai zaman Dajjal besok. Zaman Dajjal. Kalau nak hidup tak sanggup, susah lagi. Kerana makanan jua, nak makan masa tu. Sanggup jadi terdajjal sebab nak makan. Maka menasahkan oleh Allah, menasahkan Allah Ta'ala akan rupa mereka itu menjadi rupa babi. Dirupakan dengan rupa babi. Jadi orang-orang yang cakap macam tu, balance tentera-tentera Dajjal ni, bila mereka mengaku dia orang ikut Dajjal ni kerana nak makan, Allah tukar rupa dia orang ni jadi rupa babi. Allah. Rupa babi betul. Menasah tu mana mashun. Salah satu tanda akhir zaman tu banyak manusia ditukar dia bentuk babi dengan anjing, rupa bentuk binatang. Kata empunya cerita, maka pecahlah perang Imam Mahdi dan askarnya, lalu masuk ke dalam kota Baitul Muqaddis, serta dengan askarnya ke dalam kota Baitul Muqaddis, serta ditutup pintu kota itu. Maka Dajjal pun datanglah melingkung kota itu. Maka kesakitanlah segala Islam, serta minta doa mereka itu kepada Allah Ta'ala dengan takdir Allah. Tiba-tiba kedengaran suatu suara daripada langit. Demikian bunyinya, hei segala Islam, datanglah kepadamu petolong daripada pihak kami. Jadi dengar laungan dari langit saat Nabi Isa nak turun tu di Baitul Muqaddis. Jadi bila kata Baitul Muqaddis, dia termasuk sampai Syria tu. Zaman dulu dia tak ada beza Baitul Muqaddis. Tak ada beza antara Syria, Palestin tu sekali tu. Jadi bila sebut dalam kitab Baitul Muqaddis tu mencangkuk sampailah Masjid Umawi tu. Faslun, pada menyatakan turun Nabi Isa anak Maryam alaihi salam. Jadi bila dah terkepung tentera Mahdi ni, dikepung dek Dajjal, tentera Dajjal, dah sampai ke dalam kota Baitul Muqaddis tu. Maksudnya dah sampai kat situ, Syria tu, kawasan tu. Dan pada satu riwayat, jadi terdengar suara daripada langit. Allah Ta'ala beritahu, hei umat Islam, datang kepadamu pertolongan daripada pihak kami, Allah tolong. Pada satu riwayat menyuruh oleh Allah Ta'ala akan Jibril alaihi salam, bahawa turun ia dengan Isa anak Maryam alaihi salam kepada bumi, dan ia pada hari itu di dalam langit yang kedua. Maka datang oleh Jibril kepadanya dan berkata, ya Jibril, ya ruh Allah, hei roh Allah, hei kalimatullah, bermula Tuhan engkau kirim salam akan dikau.
dan menyuruh ia akan dikau dengan turun kepada bumi. Maka turunlah ia dan sertanya 70,000 daripada malaikat. Dan atas kepalanya serban yang warna hijau, dan katakil serban warna hitam. Dan ia menyangkutkan dengan pedang, lagi mengenderai atas kuda. Jadi turun dengan 70,000 malaikat, dibawa turun oleh malaikat Jibril, berserban hijau. Kata setengah pula kata pakai serban hitam, membawa sangkut pedang, bawa pedang, lagi mengenderai atas kuda daripada syurga. Kuda datang mana? Kuda dari syurga. Dan dengan tangannya lembing. Maka apabila turun ia kepada bumi, menyerulah yang menyeru daripada langit, telah datang akan kamu oleh sebenarnya ja'al haq wa dhahaqal batil. Terdengar tu. Dan telah hilang kebatilan. Maka awal-awal orang yang dengar dengan demikian itu ialah Imamul Mahdi. Dengar seruan dari langit tak semua dengar, Imam Mahdi dengar tu. Idza ja'al haq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat tu. Firman Allah tu diperdengarkan. Apabila datang kebenaran, hilanglah kebatilan. Kebatilan itu sangat lemah, kata Allah. Lemah batil. Kita yang takut. Datang dalam bentuk Nabi Isa alaihissalam. Dan banyaklah pada zaman Isa itu hingga bermain kanak-kanak dengan ular. Tu dia. Baiklah, bukan banyak tu baik tu. Banyaklah aman. Tu dah. Banyaklah aman. Aman, tenteram. Nabi tu, dia turun tu bukan jadi Nabi dah, jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpeluanglah kita tengok wajah Nabi. Allah. Nikmat Tuhan ni. Di tengah bala tu ada pula nikmat. Nampak muka Nabi Isa pula. Hoi, siapa tak nak? Bala-bala lah. Kalau fikir Dajjal tak nak hidup saja. Fikir Nabi Isa. Hai, kalau aku dapat hidup zaman tu, melihat wajah Nabi Isa pula. Allah. Hingga bermain kanak-kanak dengan ular, punya aman tu. Bila pemimpin dah adil turun, barakah tu dirasai seluruh langit bumi. Langit bumi rasa. Dan segala binatang yang bisa boleh main dengan budak-budak. Maka tiada memberi mudarat ia akan dia. Ular tak ada mudarat kat dia. Dan bermain dengan harimau serta kambing. Harimau main dengan kambing. Dan dibukakan perbendaraan bumi. Dan banyaklah kemurahan dan kelapangan. Dan dijualkan seekor lembu dengan harga 100 dinar. Tu dia. 100 dinar memang. Dinar tu emas tu. 100 keping emas tu kata RM200. Tak lebih. Kali 100, 20,000 seekor. 20,000 seekor lembu. Wah. Kenapa boleh macam tu? Mewah. Mewah sangat. Duit banyak. Itu kata yang hadis yang kata umat Islam ni satu hari esok dia akan kaya. Kaya tu dengan kaya rahmat tu, kaya barakah tu. Lembu seekor 1 dinar. 100 kali 20 tu. Kat 20,000. Kali 200. 1 dinar RM200. 200,000. 20,000. Kerana banyak perumahan, banyak padi kuning, gandum jadi, makanan mewah, dan kuda dengan 1 dinar. Banyak kuda murah 1 dinar. Kerana sedikit berperang, kuda tak laku zaman tu. Perang sikit. Dan keluar mas dan apa ni? Apa nak baca? Keluar musafir. Tadi. Dan keluar musafir oleh perempuan daripada Madinah kepada Kufah, dan daripada Mesir kepada Swiss.
Tiada membawa ia bekal sertanya, kerana banyak barang suatu yang tumbuh oleh bumi daripada kebajikan dan berkah. Sambil jalan tu makanan banyak, dia masuk perumpamaan ni. Bila kita berjalan ke tempat-tempat yang kering, dulu zaman tu kering lah zaman kita ni, pokok tak ada, apa tak ada. Zaman Nabi Isa ni, tempat kiri kontang tu hijau, pokok tu makan buah semua ada macam-macam, tak payah buat bekal. Banyak tumbuh. Dan satu tangkai inap tu makna anggur, memadalah 10 orang makan. Tu dia, satu tangkai anggur 10 orang dia makan. Maka tak kala sampailah Nabi Isa itu ke Masjid Baitul Muqaddis, lalu disandarkan lembingnya pada penjuru masjid, maka dilihat oleh Imam Mahdi akan Nabi Allah Isa. Maka diilhamkan Allah Ta'ala ke dalam hatinya bahawa inilah Nabi Allah Isa AS. Dia kenal. Bila tengok tu, Allah beritahu dalam hati dia, ini Nabi Isa ni. Tak kala itu Imam Mahdi hendak sembahyang subuh serta berjemaah. Jadi kita ni orang beriman ni, kalau hati kita ni dia bersihkan, Allah terkenal. Allah perkenalkan kita ni siapa orang soleh ni. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan lurus. Jalan mana ni? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau bagi nikmat pada mereka tu. Siapa jalan tu? Para nabi, para rasul, wasiddiq, para syuhada. Tak lagi ini. Hati kita tu kenal orang-orang ni, dibuka oleh Tuhan. Kalau kita tak mengaku tu, itu kerana keegoan kita lah, tak nak timbul. Kenafsuan kita tak nak timbul. Kita ni tak cari Allah Ta'ala. Kerana kalau kita cari Allah Ta'ala, banyak umat Islam dia tak faham apa yang dia minta dalam Fatihah. Fatihah tu kita baca paling kurang 17 kali sehari. Fatihah tu dia ada satu doa tu. Doa dalam Fatihah satu kan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kau tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan lurus ni bukan Quran, bukan hadis. Allah tafsirkan tu. Allah tafsirkan siapa siratal mustaqim tu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau dah bagi nikmat. Nikmat apa ni? Bukan makan minum. Nikmat besar ni, iman dan Islam. Siapa dia orang ni? Maksudnya dalam hidup kita ni, kita memohon nak jumpa orang-orang ni, orang-orang wa alhiqna bis salihin, orang-orang soleh ni, orang-orang yang Allah dah pilih dah ni. Ni orang-orang dia ni. Kau nak jumpa dengan aku, kau kena melalui orang-orang ni. Siapa orang ni? Orang ni Allah pilih ni. Satu dunia tak iktiraf dia pun, Allah iktiraf dia, kata ni ikut dia. Imam Mahdi besok turun ni bukan ada sijil pun, bukan keluaran daripada Al-Azhar ke, keluaran manusia Madinah ke, tak ada. Dia dipilih oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Allah angkat darajat dia tu. Macam ni. Imam Mahdi dia kenal Nabi Isa macam mana? Diilham Allah Ta'ala dalam hati dia. Tu Nabi Isa tu. Tu Nabi Isa tu. Kenal dia. Lepas tu dah kenal, dia pergi buat apa? Masa tu nak sembahyang subuh tu, serta jemaah. Maka dia Nabi Imam Mahdi undur. Lalu hendak dijadikanlah imam sembahyang itu Nabi Allah Isa. Maka Nabi Isa pun tiada mahu jadi imam. Tak nak. Maka Mahdi jadi imam. Kenapa? Kata dia datang bukan sebagai Nabi, dia datang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi berangan nak jadi umat Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi. Jadi mereka kenal apa kelebihan umat Rasulullah ni. Maka tak kala sudah sembahyang, maka lalu hantarkan oleh Nabi Isa akan tangannya atas belikat Imam Mahdi, dia pegang itu. Tak belikat. Serta kata Nabi Allah Isa akan dia, "Hei Imam Mahdi, berpaling engkau kepada aku." Pusing belakang. Pusing tengok aku. Maka Imam Mahdi pun berhadaplah kepada Nabi Allah Isa. Dia pegang kat belakang.
Ditarik jadi Nabi Allah Isa pun pusing belakang. Tengok menghadap-hadap dengan Nabi dengan Imam Mahdi. Maka kata Nabi Allah Isa, bukakan olehmu pintu kota negeri ini. Buka kota, maka dia buka pintu ni. Dan adalah tak kala itu beserta dengan Dajjal 70,000 Yahudi. Maka pintu kota pun dibukakan oranglah. Maka berjalanlah Isa AS kepada Dajjal itu. Maka tak kala melihat akan dia oleh Dajjal, gementarlah ia seperti barang yang gementar mayang kurma. Pelepah kurma bila tengok, bila dia tiup angin tu, macam tu, menggigil yang sangat kuat. Maka datang akan dia oleh Nabi Allah Isa AS dan dengan tangannya di lembing, ada lembing. Maka bila melihat akan lembing itu oleh Dajjal, hancurlah ia seperti hancur timah lebur tu atas api. Maka berkata baginya oleh Nabi Isa AS, adakah tiada engkau itu bahawa kau berbuat pada hari ini suatu amal yang jahat? Maka tolak olehmu daripada diri engkau akan bunuh ini. Kalau boleh kau tolong, kau lari pada bunuh. Aku nak bunuh kau ni. Kemudian menikam oleh Nabi Allah Isa itu akan dia dengan lembing. Maka lalu rebah padahal mati. Kemudian menghantar oleh Mahdi dan segala sahabatnya akan pedang pada segala sahabat Dajjal itu. Bertempur lah. Maka membunuh mereka itu akan sekalian sahabat Dajjal itu. Maka pada segala askar Dajjal pun pecahlah, lalu larilah bersembunyi di balik batu dan dalam rongga kayu. Maka dengan takdir Allah segala batu dan segala pohon kayu pun berseru-seru kata, hei segala muslimin, marilah kamu bunuh Yahudi kat belakang ni, sembunyi pada aku ni. Maka dibunuh segala Islamlah akan sekalian mereka itu. Dan telah datang daripada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda bahawa Isa berhenti pada kami, tiada ia jadi khalifahku atas kamu. Maka barang siapa mendapat ia akan dia, maka sampaikanlah akan dia salamku. Maka bahwasanya membunuh ia akan babi, memecah ia akan salib, yakni berhala Nasrani, dan naik haji ia dalam 70,000 manusia. Di dalam mereka itu Ashabul Kahfi. Maka bahwasanya mereka itu pun haji mereka itu. Dan telah jadi ijma' atas bahawa Isa AS itu mengikut bagi syariat ini, yakni syariat Nabi kita. Tiada ia dengan mempunyai syariat sendiri. Dia tak bawa syariat sendiri, dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang istiqlal pada ketika turunnya dari kerana bahawa bahawa Isa AS tiada murang ia daripada martabat ijtihad mutlak. Maknanya dia turun tu dia tak ikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, tak ada. Dia mujtahid mutlak. Lebih lagi. Jadi semua mazhab ni ditiadakan dah, tak ada dah. Semua ikut mazhab Isa AS. Kealiman dia tu. Dan tempat mengambil dalil ia akan segala hukum itu langsung daripada Quran dan Sunnah. Hebat. Jangan tanya macam mana dia boleh dapat ilmu tu. Jangan tanya macam bila dia belajar, tak perlu. Dia Nabi. Dan pada setengah daripada athar bahawa Nabi Isa tu berkahwin ia. Dan beranak baginya supaya tahqiq dia ni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis kecil tu, ya, kalau aku tahu macam ni, lama aku kahwin dah. Tengok Nabi Isa kahwin. Kemudian mati ia dan ditanamkan dia pada raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tempat dekat dengan Nabi. Dekat makam Rasulullah tu dia ada tempat kosong sampai sekarang. Saya baca dalam kitab Dalail Khairat syarah. Pernah ditanya kepada Aisyah, tanya kepada Sayyidina Bakar, ni kubur sebelah sini ni kalau ditanam besok ni siapa? Ni aku, ni Omar. Habis satu lagi yang kosong tu, itu untuk Isa bin Maryam. Dia kosong satu sampai sekarang ni. Ada kosong, boleh muat seorang lagi. Bermula manusia pada zaman itu dalam aman dan kemurahan. Riwayat Muslim berkata orang bagi bumi tumbuh olehmu buah kayu bagi aulia aku, dan memakan oleh laki-laki yang kuat daripada buah delima, dan bernaung mereka itu dengan kulitnya. Tu dia. Dan memberi berkat oleh Allah Ta'ala pada laban itu susu, hingga bahawa satu unta diperah memadai akan beberapa jemaah yang banyak daripada manusia. Berkat
Perah tak habis, perah tak habis. Banyak Allah bagi. Dan jatuh aman dalam zamannya hingga bersama-sama cari makan rimau serta unta. Tu dia. Unta dengan rimau sama-sama jalan cari makan. Punya aman. Harimau namir, harimau belang. Dan harimau namir, harimau belang beserta lembu, cari makan dengan lembu. Dan harimau akar, harimau bintang, harimau hitam, leopard, makan serta kambing. Dan bermain-main kanak-kanak dengan ular buat mainan. Dan tiada mengenai bahaya seorang daripada mereka itu. Dan terserah segala pekerjaan daripada Mahdi dan Alah Mahdi serta Ashabul Kahfi itu, yang bermula mereka itu daripada mengikut Imam Mahdi. Ashabul Kahfi dihidupkan balik jadi tentera Mahdi. Daripada jumlah yang mengikut Nabi Isa. Dan semayang Nabi Isa di belakang Mahdi akan sebagai semayang subuh. Dan demikian itu tiada memberi cedera pada martabat nubuah kenabiannya. Dan menyerulah Mahdi bagi Nabi Isa akan segala pekerjaan. Dan membunuh ia akan Dajjal. Jadi memerintah tu Mahdi. Isa ni duduk bawah dia. Tak cedera pangkat kenabian dia tu. Dan membunuh ia akan Dajjal dan matilah Mahdi dalam negeri Baitul Muqaddis. Dan beraturlah segala pekerjaan sekaliannya bagi Nabi Isa. Bila mula-mula Mahdi mati dulu. Lepas tu semua taat pada Nabi Isa bin Maryam di dalam bumi. Kemudian daripada turunnya 40 tahun aman. Kemudian mati pula ia. Dan disembayang atasnya oleh segala muslimun dan hikmah pada turun Nabi Isa. Tiada lainnya daripada segala anbiya. Apa sebab Nabi Isa yang turun, bukan Nabi yang lain? Padahal banyak Nabi-Nabi lain. Kenapa Nabi Isa dipilih? Kerana hendak menolak atas Yahudi pada sangka mereka itu telah membunuh mereka itu akan dia. Banyak hikmah dia. Yahudi ingat dia dah bunuh Nabi Isa. Nabi Isa saya. Kristian ingat dia anak Tuhan. Dia selamat. Kristian dibatalkan. Jadi dua agama besar ni terbatal dengan sendirinya bila turun Nabi Isa AS. Agama Yahudi terbatal. Kerana nampak betulnya Nabi Isa ni. Agama Kristian terbatal kerana Isa sendiri menafikan dia itu anak Tuhan. Maka menyatalah oleh Ta'ala Allah akan dusta mereka itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan cerita macam mana keluarnya Ya'jud dan Ma'jud pula. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Tak ada soalan? Ya? Qarqat kata? Pokok qarqat? Betul? Itu yang tadi tu, cerita pohon tadi. Pohon tu nama pohon qarqat. Pohon yang mana akan, bila tentera Dajjal disembunyi, pohon tu bercakap. Belakang aku ni ada tentera dia. Belakang aku ni ada Dajjal. Belakang aku ni. Bunuh dia. Dia ada beberapa riwayat tu. Satu kata, tapi yang kat sini dia kata tentera Dajjal tu yang sembunyi. Dajjal tengok Nabi Isa debu terus jadi lebu macam lebu timah. Dia cocok, dia pacak dengan lembing tu. Yang tentera lain cuma nak sembunyi. Bila tengok Nabi Isa, batu-batu tu bercakap, tentera Dajjal ada di belakangku, bunuhlah. Wallahu a'lam. Sikit momen, insya-Allah kan kita dah nak menyambut Ramadan. Maknanya minggu depan dah tak ada kelas lagi. Mohon maaf, mohon ampun apa salah silap saya dalam mengajar ni. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang dipelajari. Mudah-mudahan kita bertemu lagi selepas Hari Raya nanti. Selamat menyambut Ramadan. Kami juga di Madrasah Al-Aliyah akan mengadakan tahlil arwah sepanjang Ramadan. Kalau siapa berminat nak boleh ambil borang ni, isi nama-nama, sedekah sekurang-kurangnya. Kalau saya tulis RM10 lah, terpulanglah untuk tuan-tuan memberi sedikit sedekah pada madrasah. Dan juga mereka-mereka yang ingin berinfak mendirikan asrama perempuan tu masih lagi dibuka. Dan juga ada satu saya nak beritahu lupa. Sahabat saya daripada Aceh yang datang sini itu memohon sangat bantuan tuan-tuan kerana mereka sangat memerlukan mendirikan kolah mandi tak siap lagi. Mana kolah tu bernilai RM5,000 dia buat sendiri. Dan juga beberapa pondok perempuan santriwati yang tak ada tempat tinggal. Lagi berat dia orang tu. Yang mana memakan belanja 15.
15,000. Jadi kalau campur 15 dengan 5, 20 ni Tengku Syarbaini. Kalau siapa berminat nak infak pada mereka bulan Ramadan ni sangat baik. Terutama saya nak cari untuk kolah mandi mereka tu yang memerlukan bahan-bahan sekurang-kurangnya RM5,000. Kolah besar lah, dan bilik mandi untuk perempuan. Siapa yang nak menginfak boleh jumpa saya, nak langsung boleh, atau nak minta nombor akaun dia ke tapi kena pergi money changer lah, ataupun bagi kat saya akan masukkan dan serahkan pada Tengku Syarbaini yang pernah datang sini dulu, dan disampaikan salam dia pada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedekah-sedekah kita tu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambahan mereka yang sangat memerlukan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi sultanik. Allahumma bi'ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syghal bil i'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.